A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita dapat bersama-sama lagi kembali dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke 99. Insya-Allah 99 hari ini kita akan bersama-sama di surah An-Nisa ayat 128 sehingga ayat 134. Ayat 128 sehingga ayat 134 daripada surah An-Nisa. Muka surat 99 insya-Allah kalau kepada sesiapa yang ada, insya-Allah kalau boleh tuliskan di bawah, insya-Allah. Muka surat 99. Hari ini insya-Allah kita akan melihat beberapa guidance daripada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa guidance daripada Allah Subhanahu wa taala tentang isu-isu rumah tangga, isu-isu di antara suami, isteri dan sebagainya, dan penyelesaiannya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada dalam diri manusia. Allah Taala menjadikan manusia jadi dia yang paling tahu sekali tentang apakah sikap-sikap yang betul, yang sepatutnya dan sebagainya, yang sepatutnya kita semua sebagai manusia untuk laksanakan mengikut sebagaimana guidance daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah insya-Allah beberapa perkara yang akan kita, perkara besar yang disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat 99 kita pada hari ini. Jadi kita tengok insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhul khair wa uhdiratil anfusus syuhha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Terima kasih yang tuliskan di bawah tu muka surat An-Nisa 128 134 insya-Allah. Jadi dalam ayat yang pertama ni, ayat 128, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang iaitu apabila seorang perempuan ini takut ataupun ada perasaan macam nampak bibit-bibit timbul pada suaminya, nusyuz. Nusyuz ni artinya adalah makna at-tarafu' ni makna ni asal perkataan nusyuz perkataan nusyuz ni biasanya kita gunakan untuk bila seorang lelaki terhadap perempuan, terhadap isterinya. Tapi sekarang ni kita akan lihat bahawa nusyuz ini Allah Ta'ala gunakan sebenarnya juga apabila seorang perempuan ini, seorang isteri merasai sesuatu terhadap suami dia. Bila dia tengok suami dia ni rasa macam lain macam apa, macam ada kata-kata dia ke, ataupun Allah Ta'ala sebut sini i'radan. I'radan ni berpaling. Maknanya berpaling ni macam dia macam dah tak bercakap banyak dah. Dulu macam okey, sekarang dia macam ada tanda pelik-pelik lah itu kan. Bila seorang isteri tu merasai macam, ataupun dia ungkapkan dah, kata ulama kata kau dah macam dah tua dah, macam tu seolah kata kan. Ini disebutkan oleh ahli tafsir, saya sebutkan saja kan, insya-Allah disebutkan. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana ayat ini turun. Jadi ayat ini turun, yang pertamanya kata adalah kerana yang masyhurnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi berjumpa dengan Saudah. Jadi Saudah binti Zam'ah iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejak daripada Mekah lagi. Jadi semasa di Mekah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula berkahwin dengan Khadijah dan kemudian selepas itu berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Jadi Saudah ni yang kematian suami dia di Habasyah. Jadi dia ni seorang yang telah berumur. Jadi bila sampai ke Madinah, maka lama tu Nabi SAW lepas tu berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sekali tu Saudah ni merasai bahawa dia takut bahawa Nabi SAW akan menceraikan dia, tapi tak nak ceraikan dia pun, tapi dia rasa. Jadi lepas daripada itu dia telah berkata kepada Nabi, dia berikan giliran dia tu kan, dia sepatutnya kena ada giliran, iaitu apabila seorang lelaki berkahwin dengan lebih daripada seorang isteri, maka dia kena bahagikan giliran tu. Satu hari ke, seminggu ke, ikutlah terpulang pada dia cara dia pembahagian tu. Jadi dia takut Nabi SAW ni dah
tak minat pada dia dan sebagainya. Jadi akhirnya dia berkata kepada Nabi SAW, aku berilah giliran aku ni kepada Aisyah. Jadi maknanya tak payahlah Nabi SAW tak perlu datang pada aku, maknanya sebab aku dah beri pada Aisyah. Jadi akhirnya turun ayat ni. Itu yang popular lah kan. Tapi ada lagi riwayat lain yang lebih kurang lah erti dia berkenaan dengan seorang Ansar yang lain dan sebagainya. Jadi ini adalah turun ayat ini. Tapi kita tengok kepada secara umumnya, ayat ini adalah apabila seorang perempuan tu takut, ada merasai apa-apa terhadap suami dia, merasai bahawa suami dia dah macam tak minat ke dia, dan abelah tanda-tanda dia khofat tu maknanya timbul macam bibit-bibit kan, tanda-tanda macam ada nusyus ataupun ada i'rad, maka Allah Subhanahu Wa Taala bawakan penyelesaiannya di sini. Itu fala junaha alaihima, ke atas keduanya tidak mengapa, kalau an yusliha bainahuma as-sulhan, kalau mereka ni membuat satu perbincangan untuk menyelesaikan keadaan ni. Jadi maknanya seorang isteri tu boleh berkata kepada suami dia, sama ada dia beri giliran dan tadi, ataupun dia buatlah apa-apa kan, dia kata tak perlu lagi lah nafkah untuk aku dah ada duit sendiri tak. Boleh maknanya dia berkata macam tu, dia boleh buat perbincangan macam tu. Itu dipanggil sulh. Sulh ni maknanya ialah membuat satu pakatan di antara suami isteri dengan satu kebaikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala kata wasulhu khair. Sulhu tu adalah perbincangan macam tu untuk perbaikan macam tu, itu lebih baik daripada kamu ni berterusan dalam keadaan mana. Wasulhu khair daripada apa? Iaitu khair daripada perceraian, khair daripada an-nusyuz, daripada berterusan macam tu, khair daripada al-i'rad, khair daripada al-jafa. Al-jafa ni maknanya macam tak ngam kan, dua-dua tu kan. Jadi lebih baik, cara as-sutu lebih baik daripada perceraian dan sebagainya tu. Maka Allah Ta'ala wa uhdiratil anfusus syuh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudiannya menceritakan tentang hakikat yang ada pada manusia. Iaitu apa? Manusia ni memang tabiatnya ialah dia ni syuh. Dia ada perasaan syuh. Syuh ni apa? Syuh ni iaitu asal maknanya kedekut, asal maknanya. Tapi sini bukan makna kedekut. Kedekut ni. Syuh sini maknanya ialah apabila seseorang tu masing-masing macam nak berdegil dengan diri, dengan apa yang ada pada diri dia. Itu apa? Contohnya, kalau ikutnya memang perempuan dia tak nak, ini giliran aku, dia kata. Contoh, ini nafkah aku kan, ini duit aku, kau mesti beri pada aku juga. Itu syuh. Jadi kemudian lelaki pula dia kadang-kadang adalah sifat degil dia. Sifat degil dia apa bukan? Dia tak nak, dia nak perempuan lain, dia nak kahwin lain, dia nak, itu sifat lelaki. Jadi sifat lelaki, sifat perempuan macam tu, kalau ikutnya belagalah kan. Kalau ikutnya kan, maknanya konflik ada orang tu kan. Lelaki nak macam ni, perempuan nak macam ni, masing-masing nak bertegang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wasulhu khair. Wasulhu khair, maknanya kita berdamai, buat cara baik, itu lebih baik lagi daripada masing-masing duduk bertegang. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu kan bahawa manusia ni Allah Ta'ala berikan wa uhdirati al-anfusu asyuh. Memang sifat manusia ni dia ada asyuh. Kemudian wa in tuhsinu, Allah Ta'ala kata tuhsinu ni maknanya apa? Iaitu jika kamu berbuat baik artinya kamu ni berbaik-baik, buat hubungan baik dalam kehidupan ini. Wa antuhsinu wa tattaqu, dan kamu takut apa? Takut untuk melakukan kejahatan kepada satu pihak yang lain, takut melakukan satu kezaliman, takut melakukan satu benda yang berdosa terhadap sebelah pihak lagi, iaitu lelaki kena takut dia tidak melaksanakan hak dia terhadap perempuan, dan yang perempuan pula mesti takut laksanakan hak dia, tanggungjawab dia terhadap suami dia. Itu adalah wattattaqu. Maka Allah Ta'ala kata fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam diri kamu. Jadi jangan kamu rasa macam kamu ni Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Itu masya-Allah, itu ayat yang merupakan guide daripada Allah Subhanahu Wa Taala, panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan untuk kita, jika sekiranya kita ni mempunyai isteri dan isteri, bukan mesti banyak isteri kan, tapi seorang isteri, kemungkinan ada benda tu, jadi mana selesaikanlah dengan baik di antara suami dan isteri. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan hakikat, kalau kamu ni kahwin lebih daripada satu, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata kamu tak mungkin kan, untuk kamu tak mampu untuk ta'dilu. Ta'dil itu untuk makna adil.
Adil tu artinya ialah tusawu, iaitu kamu menyamakan dalam kasih sayang. Tak mungkin kan. Jadi perempuan pun kena faham, lelaki pun kena faham ini. Maknanya Nabi SAW pun dalam riwayat ni katakan bahawa Nabi SAW pun kasih sayang terhadap isteri-isteri ni tak sama. Tetapi kan Allah SWT kata bainan nisa, maknanya di antara sama-sama isteri-isteri kamu tak kamu mungkin mampu kan. Walau harastum, walaupun kamu nak. Maknanya kamu cuba, misalnya kata nak berikan kasih sayang ini 10%. Kalau katakan isteri ada 4 lah kata, nak bagi 25%, exact 25%, tak mungkin. Mesti ada sayang ni lebih sikit, ni kurang sikit ni. Itu adalah perkara biasa yang Allah SWT sebutkan. Kemudian Allah Ta'ala kata fala tamilu kullal mail, tetapi janganlah kamu tamilu ni cenderung artinya apa? Bukan cenderung hati sini, tapi maksud cenderung iaitu kamu lari dari segi al-qasam wan nafaqah, kata dalam tafsir jalan lain, iaitu jangan kamu menzalimi salah seorang daripada mereka dengan pembahagian dan juga an-nafaqah. Nafaqah ni maknanya nafaqah makna pemberian duit dan sebagainya kan. Itu jadi maknanya jangan kamu cenderung kepada sini kan, sini beri sini tak bagi kan dan sebagainya, maka itu adalah tak betul. Allah Ta'ala kullal mail fatadaruha kal muallaqah dan kamu buat tu seolah-olahnya kamu jadikan perempuan tu jadi macam kal muallaqah. Jadi wahai lelaki-lelaki, jangan kamu buat perempuan tu muallaqah. Muallaqah ni apa? Iaitu tergantung apa? Dicerai pun tidak. Sebab apa? Dia tak nak cerai. Kalau kata dah tak bagi nafkah, kemudian suruh cerai, tak nak cerai, isteri kata kalau macam tu cerailah aku, kalau macam tu, tapi dia tak nak cerai, tapi nafkah tak bagi. Jadi muallaqah, tergantung-gantung di antara langit dan bumi lah, kita kata kan, masalah macam tu kan. Jadi jangan kamu buat macam tu. Fatazaruha, kamu tinggalkan salah seorang daripada isteri kamu tu macam muallaqah, tergantung-gantung. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafuran rahima. Kalau kamu tuslihu yang tadi tu, kamu adil, kamu baiki, kamu elok-elok tadi, wa tattaqu, dan kamu bertakwa. Sekali lagi Allah Ta'ala ulang, nampak ni? Jadi maknanya Allah Ta'ala ulang lagi kan. Jangan as-sulhu khair, kamu tuslihu wa tattaqu, dan kamu bertakwa kepada Allah, maka itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kamu akan dapat. Fa innallaha kana ghafuran rahima. Allah Ta'ala ni Maha Pengampun, maknanya minta ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jika sekiranya ada kesilapan-kesilapan yang kamu lakukan sebelum daripada ini. Seterusnya, wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Kemudian kalaulah yatafarraqa ni maknanya bercerai dengan tolak. Kalau bercerai, maknanya kalau kamu ni bercerai, wa in yatafarraqa, kalau mereka berdua bercerai, suami isteri itu bercerai, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata yughnillahu kullam min sa'atih. Tak apa, maknanya janganlah kamu ni rasa ni tak kan, Allah Ta'ala akan gantikan. Yughnillahu kullam min sa'atih itu maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala min fadlihi, daripada kurniaan dia Allah Ta'ala kalau nak dia boleh gantikan dengan isteri yang lain, dengan suami yang lain. Yang maknanya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalaulah terpaksa kan, kalau terpaksa bercerai kan, macam mana kan, kalau keadaan tidak mengizinkan untuk bersama lagi, maka kalau bercerai, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni boleh gantikan dengan yang orang yang lain daripada kurniaannya. Sebab Allah Ta'ala yang memegang hati-hati manusia kan. Jadi jangan sedih, jangan apa kan, sebagainya kan, kalaulah berlaku, walaupun kita tak naklah ianya berlaku kan. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Allah Ta'ala itu maha wasi', maha luas, maknanya dia mempunyai segala-galanya. Jadi apa masalahnya kan? Hati-hati manusia ni semua dia punya wasi'un hakima, lebih mengetahui hikmah-hikmahnya kan. Maknanya kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat macam ni, ada hikmah itu kan. Kalau berlaku macam ni, ada hikmahnya kan. Jangan sampai buat satu perkara-perkara yang pelik-pelik yang tak patut kan. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha tahu kenapa perkara-perkara itu satu-satu terjadi. Maka jika sekiranya perkara itu tidak haram, maka tak mengapa kita redha, dan kita yakinlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menggantikan dengan satu benda yang baik lagi, insya-Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan pula tentang perkara ni ulang sekali lagi. Ulang. Kalau kita tengok dalam Quran banyak Allah Ta'ala sebut perkara ni. Iaitu apa? Allah Ta'ala sebut walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Iaitu bagi Allah lah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak ulangkan dalam Quran. Dialah. Dalam tafsir jalan lain dia akan kata, bila Allah Ta'ala sebut macam ni,
Maksudnya apa? Ada maksud tiga kan? Tiga maksud. Iaitu lillahi, bagi Allah, iaitu mulkan. Iaitu milik Allah lah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Itu nombor satu. Yang kedua, dalam tafsir kata, iaitu abidan. Abidan artinya maknanya hamba. Semua yang ada di langit dan ada di bumi, semua adalah merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian khalqan, penciptaan. Maknanya dia yang mencipta, dia yang memiliki, dan semua itu adalah menjadi hamba kepada Allah SWT. Itu maksud lillah. Setiap kali disebut lillah. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut lillah ni? Hikmahnya kita tengokkan. Yang tadi Allah Ta'ala sebutkan sebelum daripada ni, iaitu ayat 130 tu, Allah Ta'ala kata kalaulah berlaku perceraian, walaupun kita tidak kendaki perkara tu kan, kalaulah berlaku perceraian, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh gantikan dengan seorang, mungkin seorang lelaki lain, seorang perempuan lain kepada kamu. Dan Allah Ta'ala itu dia kata wasi'. Allah Ta'ala tu luas. Dan kalau Allah Ta'ala tu hakim, Allah Ta'ala tu maha hikmah kan, dengan segala kejadian-kejadiannya kan, dan segala pentadbirannya, segala apa yang ditetapkannya. Jadi kemudian disebutkan walillahi. Maknanya sebab apa? Mudah sangat bagi, sebab semua ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia ke, jin ke, apa semua kan. Jadi bagi kita manusia lah kan. Jadi maknanya kalau bagi suami, bagi isteri tu kan, kalau maknanya hilang tadi tu, maka dia kata walillah. Semua tu adalah milik Allah kan. Semua tak kira. Kadang-kadang tak tentu kan. Macam mana? Tiba-tiba orang ni tengok, dia berkahwin dengan orang Korea. Kahwin dengan orang ni. Kita tengok macam pelik kan. Macam mana dia boleh? Tak tentu kan. Kadang-kadang masa kita belajar sekolah Kedah ni, sekolah benda kan, tadika kita tak tahu, rupanya dia ni tercampak di mana, di Amerika rupanya. Dah pergi ke sana, lepas tu kahwin dengan orang sana pula. Pergi Kanada ke, pergi ke Scotland ke. Kita pun tak tahu kan. Semua tu ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Allah Ta'ala tu lillah. Bagi Allah lah kan. Sebab apa? Dia yang tentukan. Jadi bagi Allah lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Wa ma fil ardi wa laqad wassayna allazina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Kita tengok pula sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulakan walillahi, bagi Allah Ta'ala, milik Allah lah. Semua tu adalah dia punya. Kemudian Allah SWT sebut sini walaqad wassayna. Allah Ta'ala ceritakan kami telah wasiatkan. Wasiatkan artinya ialah kami telah beri peringatan, kami telah arahkan. Walaqad wassayna allazina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab. Ni sekarang ni cerita pasal Islam dan juga kufur kan. Maknanya sebelum dia, orang-orang sebelum daripada ni cerita lain sikit lah daripada lelaki dan perempuan tadi kan. Allah SWT sebutkan bahawa orang-orang sebelum daripada kamu ni, iaitu orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan Kristian lah, mereka ni Allah Ta'ala telah berikan, sebutkan, suruh mereka ni supaya apa? Wassaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Allah Ta'ala benda yang sama kita tengok kan. Orang ahli kitab dulu dengan kamu sekarang ni, semua tu telah diarahkan supaya anittaqullah, takut pada Allah. Maknanya bukan hanya bertuhan kepada Allah Ta'ala saja, bukan mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan kemudian tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak, takut kepada Allah. Jadi mereka pun dulu pun kena takut kepada Allah. Kita pun Allah Ta'ala wassayna apa ni, suruh kita ni, diminta kepada kita supaya takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa in takfuru. Dan kemudian Allah Ta'ala teruskan sebutkan wa in takfuru. Maknanya dan Allah Ta'ala katakan juga kepada kamu dan kepada mereka. Maknanya kan Allah Ta'ala kata wa qulna lahum wa lakum. Dalam tafsir kata qulna, kami katakan juga kepada mereka dan juga kepada kamu. Apa Allah Ta'ala kata? In takfuru, kalau kamu kufur, maknanya kamu tak nak ikut Allah, kamu enggan, kamu bantah, kamu melawan apa suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ingat, Allah Ta'ala ingatkan sekali lagi. Tengok kan dalam ayat yang sama 131 ni, dua kali Allah Ta'ala sebutkan. Walaupun kita kata ayat yang tadi tu walillah yang pertama tu dari kaitan dengan ayat sebelumnya, tapi Allah Ta'ala letakkan sendiri juga kan, supaya kurung, nampak tak kurung, maknanya depan di belakang Allah Ta'ala kata bagi Allah, milik Allah bagi milik Allah lah. Kalau kamu tak bertakwa, kamu nak kufur juga, kamu nak lari ke mana? Kamu ada di tengah-tengah kan. Milik Allah, semua itu adalah milik Allah. Sedangkan kalau yang kamu sembah pun Allah Ta'ala punya juga. Kamu sembah batu, Allah Ta'ala punya. Kamu kufur kepada Allah, kufur pergi ke mana? Kufur kepada yang lain, kepada selain daripada Allah, Allah punya juga benda tu kan. Jadi kamu nak lari di mana? Artinya kan. Jadi Allah SWT kata kalaulah kamu kufur fa inna lillahi, ingat kan,
Semua tu milik Allah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah tu ghani, Allah tu maha kaya. Makna maha kaya ni tak perlu kepada ibadat kamu. Kalau kamu nak kufur, kamu tak nak beribadat kepada Allah, kamu tak takut pada Allah, kamu ingat kamu bolehlah tak. Allah Ta'ala tak perlu kepada ibadat kamu. Tapi Allah Ta'ala nak minta kepada kita ni, suruh kita ni supaya kita ni adalah untuk diri kita, pahala untuk diri kita. Kalau kita tak ikut perintah Allah, semua makhluk atas dunia, semua apa ni manusia atas dunia ni tak nak ikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tak efek apa-apa pun. Allah Ta'ala tetap berkuasa, Allah Ta'ala tetap tak ada masalah. Kamu yang masalah sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala kata wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah minta maaf, ghaniyan hamida. Hamida tu maknanya mahmudun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Tengok Allah Ta'ala ulang lagi, walillah. Dah berapa kali dah kita tengok kan? 3 kali, nampak tak? Dan 2 ayat ni 3 kali. Ayat kemudian bersambung lagi, perkara yang sama juga Allah Ta'ala katakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Jadi sebab itulah maknanya Allah Ta'ala peringatan tentang apa ni, walillah ni, walillah ni satu benda yang besar kan, iaitu kita kena ingat Allah Ta'ala milik Allah kan, semua ni benda Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala punya kan, kita bukan kita punya, kita ni diberi amanah saja kan, dan sebagainya kan, dalam semua benda walillah kan, bagi Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Seterusnya dalam ayat yang sebelum akhir 133 iyasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Kalau kita baca ayat ni lah kan, maknanya ayat ni semacam kita nak kata tak apalah, macam tu. Kalau manusia ni dia akan kata macam mana kan, nampaknya bila kita suruh seseorang, kita minta seseorang kan, tapi dia tu degil contoh kan, kalau manusia kan degil, dia tak nak buat juga kan. Kalau Allah Ta'ala kata tak apalah, kalau macam tu kita akan kata kan, kamu tak nak buat, sudah, aku cari orang lain. Kalau seseorang pekerja, katakan dia bekerja dengan kita suruh dia buat, dia tak nak buat, kita suruh dia buat, dia tak nak buat, suruh dia tak buat, dia tak nak. Maka apa kita kata, kita tak apa, aku cari orang lain lah, aku cari pekerja lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita ni bukan pekerja. Bukan maknanya kita ni, tapi kita ni lah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah tak ciptakan kita ni tak ada. Jadi Allah Ta'ala minta kepada kita supaya menyembah dia. Dia beri pula kepada kita macam-macam benda, dengan oksigen, dengan apa, dengan nyawa, dengan apa semua kan, kepada kita kesihatan semua. Tiba-tiba kita ni enggan, kita tak nak pula tu menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata tu, iyasha yuzhibukum ayyuhan nas. Kalau dia kehendaki, ayyuhan nas, wahai manusia ayyuhan nas, iyasha, kalau Allah Ta'ala kehendaki, yuzhibukum maknanya menghapuskan kamu, mematikan kamu, menghilangkan kamu daripada muka bumi ni. Allah Ta'ala kalau dia nak, dia boleh buat macam tu, yuzhibukum. Lepas tu wayati bi akharin, dia boleh bawa benda lain kan, kamu ke, bawa manusia lain ke, bawa makhluk lain ke. Kalau Allah Ta'ala nak, boleh dia matikan semua manusia ni, kamu degil sangat, maka kemudian dia bawa makhluk lain lah nak jadi hamba dia kan, terpulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia nak, dia boleh buat macam tu kan. Jadi kita ni, yang kita degil sangat ni dengan Allah ni, kenapa? Jadi kita nak kufur dengan Allah, kita tak nak bertakwa kepada Allah. Itulah Allah Ta'ala kata ancam ni, wa kana Allahu ala kulli shay'in qadir. Allah Ta'ala mampu semua tu kalau nak buat macam tu. Ayat yang terakhir, man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Tu last ayat last pada muka surat kita hari ni, 99. Esok kita masuk muka surat 100 Allah Ta'ala kata yang terakhir dalam muka surat ni, Allah Ta'ala kata man kana yuridu sawabal dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Siapa nak pahala dunia, maknanya kalau kita kata sini, siapa yang nak pahala dunia, aku akan beri. Siapa yang nak dunia, maknanya kan, dalam hadis Nabi SAW kata man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaihi. Dalam hadis ni yang masyhur kan, Nabi SAW kata siapa yang mana hijrahnya kerana dunia atau kerana perempuan, maka dia akan dapat apa yang dia nak tu, tapi dia tak akan dapat apa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak akan dapat pahala. Tapi sesiapa yang berhijrah, pergi satu tempat ataupun buat apa saja kan kerana Allah, maka dia akan dapat pahala daripada Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sini, Allah Ta'ala kata bagi Allah ni, Allah nak sediakan pahala dunia dan akhirat, sawabud dunya wal akhirah. Allah Ta'ala ada
maknanya Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala nak beri pada kamu, tapi tiba-tiba kamu nak dunia saja. Tak ke kamu ni pelik kan? Allah Ta'ala ada dua-dua, kamu nak satu saja, nak dunia pula tu sekejap habislah kan. At least ni maknanya kalau lah hebat-hebat pun kamu mati habislah. Bila kamu mati habislah dunia ni kan. Kamu tak boleh dapat nikmat walaupun harta kamu bilion pun, kalau kamu mati kamu boleh manfaat daripada harta kamu, tak dapat. Even kalau kamu sakit pun kamu tak boleh nak ambil manfaat dah, tak boleh nak makan dengan baik dah kan. Dah tak ada perasaan, kena COVID kan, tak ada rasa dah kan. Nak makan durian, makan apa, macam tak ada rasa apa pun. Tengok kan, Allah SWT boleh tarik kan dengan COVID kan, dengan apa kan. Jadi makna di sini ialah Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ni ada pahala akhirat, pahala dunia kan. Makna Allah Ta'ala boleh beri nikmat kepada kamu, nikmat dunia. Allah Ta'ala boleh ada di sisi dia nikmat akhirat, Allah Ta'ala boleh beri pada kamu. Kamu tak nak. Inilah pelik kan, apabila orang tak nak akhirat, dia nak dunia saja dan dia kejar dunia saja, maka akhirnya sia-sialah kan hidup dia macam tu saja. Jadi setakat itulah saja insya-Allah kan sesi tadabbur kita pada hari ini daripada muka surat 99. insya-Allah jumpa lagi dalam sesi seterusnya muka surat 100 insya-Allah daripada surah An-Nisa ayat seterusnya iaitu ayat 135 surah An-Nisa insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.